Ini adalah function yang gila babeng aku suka dekat kereta BMW 5 Series ni, atau lebih tepat 530i, di mana dia ada reversing assistant. Biasanya, tengok apa-apa dia dah gerak dah. Biasanya kita perlukan assistant ni time kita nak parking je. Yang ini reverse pun dia boleh Kita tengok kita anggap belakang ni ada kereta. Kalau kita tengok ada kereta macam mana dia mengawal, nampak ni. Kita cuma perlu mengawal brake dan juga minyak saja. Nampak ni, macam mana dia mengelak ni. Gila ada kereta, kau tengok. Hey, alamak. Aku excited belakang kereta ni. Kau tengok Nampak melintasi kereta. Dan interesting adalah belakang aku ni robot tau. Kau tengok macam mana dia buat Dia akan ikut robot tu pusing. Kau tengok Robot. Gila lah. Lepas tu kau kena take over sendiri. Tengok take over. Gila babeng wai. Serius aku suka betul ciri ni wai. Gila lah. Woi. Seperti mana yang anda lihat tadi aku buat demo tu, aku rasa itu adalah antara feature yang interesting bagi aku dekat BMW 5 Series, di mana aku cuba cari sebuah, orang katakan sama ada 5 Series ni dia ada satu wow factor yang lain ke tidak, dan aku cuba mencari dan aku tidak jumpa feature lain, di mana aku dapat realizekan bahawa 5 Series tetap 5 Series, di mana 5 Series adalah sebuah sedan premium eksekutif yang memang khas untuk geng-geng eksekutif yang nakkan sebuah yang keselesaan, yang besar. Pada masa sama ini adalah sebuah kereta yang katakan yang santai, dan bukanlah sebuah kereta yang boleh memberikan performa yang kau-kau seperti M Series dan sebagainya. Dia tetap sebuah 5 Series lah, orang katakan, di mana kalau nak dibandingkan antara model pre-facelift dan juga model facelift, actually yang ini aku ada suka beberapa benda lah selain daripada feature aku cerita tadi. Dari segi design ni aku lebih suka yang model facelift berbanding dengan pre-facelift. So apa yang berubah? Kalau kau tengok kat sini, untuk bahagian lampu hadapan dia, kalau kau nampak dia berbentuk L-shape. Sebelum ni dia nampak macam bulat-bulat sikit, tetapi yang ni dia berbentuk L-shape. Dan lebih interesting adalah yang ini dia ada BMW Laser Light, di mana BMW Laser Light ni dia adalah berkali ganda lebih terang berbanding dengan lampu LED biasa. Even dia punya cahaya yang tembus ke bahagian depan boleh cecah sampai 60 meter. Sama seperti kereta Rolls-Royce, di mana super, memang cukup terang. Dan macam mana kita nak tahu ada laser light ke tidak? So kalau kau tengok dekat dalam ni, dia ada berbentuk, dia ada warna biru. Maksudnya kalau warna biru, maksudnya dia ada laser light. Kalau nak dikomparekan dengan adik dia BMW 530e, iaitu adalah model PHEV, iaitu tak ada laser light. So yang ini ada laser light, okey? Dan seterusnya untuk yang ni, kidney grey ni, orang katakan makin hari makin besar dekat BMW, ada yang tak berkenan. Bagi aku tak tahulah kenapa aku suka dekat kidney grey yang ada dekat BMW. Even dekat model iX, iX3, iX4, makin hari makin besar, bagi aku suka dengan design macam tu. Mungkin ada orang ramai yang aku nampak, aku realize ramai katakan, apa ni hidung makin besar. Tapi bagi aku suka dengan hidung yang macam ni. Tak tahulah, mungkin selera aku lain kot. So ini adalah antara perubahan yang diadakan untuk model facelift berbandingkan facelift. Sama juga dengan bahagian lampu. Dan of course, color bagi aku adalah color ni memang kenalah dengan logo dia, dengan lampu yang berwarna biru. Bagi aku, color untuk yang color biru ni aku cukup suka. Untuk side sisi, kau akan nampak logo M dekat sini. Logo M tandanya apa? Yang ini kereta ada datang dengan M Sport. M Sport ni lebih kepada aksesori dan juga kit, di mana harga dia boleh tahan jugalah. Kalau tak salah saya, with M Sport dengan without M Sport, harga dia berbeza almost
RM50,000. Dia termasuk dengan beberapa ciri safety jugalah. Dan untuk bahagian antara berubah lah kalau lihat kat sini, rim yang ni gunakan rim 2 tona bersaiz 19 inci, tetapi depan dan belakang saiz dia lain. Depan saiz dia adalah 245/40, manakala untuk bahagian belakang 275/35. Seterusnya atas kalau nampak datangkan dengan sunroof. Dan untuk bahagian belakang pun, yang ini pun lampu pun berbeza daripada model pre-facelift sebelum ni. Yang ini pun dia cuba tampilkan macam ala C-shape ataupun L-shape jugalah. Lebih kurang macam ni. Dan of course yang ni adalah lampu versi 3D lah. Di mana lampu dia kalau waktu malam memang cukup terang. Sampai katakan, ish, terang betul lampu ni. So siapa yang pernah jumpa kereta ni, dia akan tahu betapa terangnya lampu ni. Dan one more thing adalah, untuk yang ni, salah satu package M Sport juga, dia ada dual pipe exhaust. Okey, dua-dua ini function bukannya fake Untuk bahagian dalam, yes, sebuah sedan premium eksekutif. Dalam of course kena premium lah. Dan what I look adalah, macam saya katakan, is the DNA BMW. Maksudnya masuk, kalau kau tutup mata, kau pegang, kau boleh tahu ini adalah sebuah model BMW lah. What I can see adalah, of course, is the premium lah. Walaupun kereta ini made in Kulim Kedah di kilang Innokom, tetapi dari segi material quality saya rasa tidak ada katakan tidak ada beza pun dengan model-model CBU yang lain. So semua masih sama lagi. Dan kalau kau tengok kat sini, of course signature dia, yang ini dia besarkan Sebelum yang ini tak salah saya 9 inci, tetapi sekarang ni dibesarkan kepada 12.3 inci. Yang ini adalah semua adalah jenis screen sesentuh, di mana dekat display ni kau boleh nampak sekali dia ada 360 kamera sekali. Di mana yang macam aku cakap tadi, macam mana kita nak aktifkan benda tu, kita boleh aktifkan dari sini. Kita ada park assist ataupun reverse assistant, nampak ni. Nampak ni. Kalau aku aktifkan, dia terus pusing. Dia terus kat situ. So yang ni adalah function 360. Actually banyak yang aku boleh kat sini. Dia support juga Apple CarPlay dan juga Android Auto. Tetapi dia tak guna Apple CarPlay dan Android Auto. Tetapi kalau tak salah saya, dia gunakan BMW Connection. Something like that lah benda tu. Dan of course kat sini, screen meter pun sama juga. Sama size seperti ini. 12.3 inci juga. Yang ini orang katakan walaupun dia ada beberapa mode pemanduan, Eco Pro, Comfort, Sport dan juga sebagainya, termasuk dengan adaptive suspension dan sebagainya, tetapi untuk paparan meter ni dia tidak berubah. Dia cuma bertukar color sahajalah. Dia berlainan sikit dengan model Mercedes Benz. Mercedes Benz yang ni kalau ikutkan kompetitor dia adalah E-Class lah. Yang itu dia boleh berubah dia punya design dan sebagainya, tetapi yang ini dia maintain samalah. So untuk bahagian sini kita lihat, yang ini untuk bahagian aircon dia ada 4 zone tau. Aircon dia ada 4 zone, tetapi pada bahagian tengah ini, inilah jenis touch Mana kalau kita nak adjust fan ke, semua adalah jenis yang touch. Yang lain walaupun dia ada button, tetapi pada masa sama dia ada touch jugalah. Okey, di mana 4 zone dia boleh kawal, 1, 2, bahagian belakang juga dia boleh kawal juga termasuklah aircon pada bahagian kiri dan juga kanan. So kiranya bahagian hadapan ada aircon, kiri kanan ada aircon, bahagian tengah ni pun ada aircon juga. Okey, so yang ni tipikal sama, butang-butang untuk mengawal sistem infotainment, electric parking brake, auto hold. Yang ini macam cakap kan, dia ada 3 mode kat sini, Sport, Comfort, Eco Pro. Yang ni dia termasuk dengan adaptive suspension lah. Dan termasuk dia ada kamera 360 kat sini juga. Dan untuk bahagian sini, kalau lihat kat sini, ini a lot of the soft touch yang diguna tau. Yang ni adalah soft, steering pun adalah soft, bahagian tepi adalah soft, kebanyakan adalah soft touch. Di mana yang kat sini termasuk dengan ada juga dengan katakan pedal shift lah. Pedal shift yang ni adalah mengawal untuk adaptive cruise control ACC, walaupun dia tak guna adaptive cruise control, tapi saya tak ingat dia guna nama apa, tetapi it's a function ACC jugalah. Okey, yang ini ada M juga, M Sport punya logo juga. Bahagian tengah ada satu bahagian armrest. Untuk seat semua adalah jenis leather seat termasuk dekat bahagian atas yang ni, lampu-lampu dia ni dia nampak elemen-elemen kemewahan dekat situ, macam ala-ala kau berada dekat hotel. Kalau kat hotel kau akan jumpa lampu macam ni juga. Sama juga dengan kereta ni, tampilkan elemen kemewahan. Okey. Yang ini menggunakan enjin 2.0 liter turbocharged 4 silinder dengan 252 horsepower, 350 Nm torque, 0 to 100 5.4 saat dan top speed dia 250 km sejam.
Dan kalau ikutkan antara kedua-dua enjin sama ada 530i ataupun 530e, dua-dua menggunakan enjin yang sama, iaitu 2.0 liter lah. Dan kotak gear yang sama juga, ZF 8 kelajuan, tetapi untuk elektrik ataupun model PHEV ni, dia punya horsepower dia lebih tinggi, iaitu 252 horsepower. In term of the power of this car 530i, so untuk yang ini bagi saya dia adalah sebuah kereta sedan premium eksekutif, di mana yang ini adalah kereta untuk santai dan bukannya kereta untuk performance car. Performance, yes, dia boleh pergi performance like macam aku cakap, atas kereta dia boleh pergi sampai 250 km sejam. That's why yang ini saya silap, aku nak dapatkan 200 km is easy. Boleh cakapkan easy benda tu. Tetapi bagaimanapun dia adalah sebuah kereta sedan premium eksekutif, dan no point untuk kita bawa terlalu laju sangat. Andai kata kalau kau sebagai seorang driver, kau bawa bos kau, takkan kau nak speed sampai 200, 220 untuk diskar kan? Dan of course kalau nakkan yang lain, yang jiwa muda, that's why ada 3 series. BMW ni dia unik lah, dia ada 1 series, 2 series, 3 series, 4 series, 5 series, 6 series, 7 series. Dia ada banyak lagi, ramai yang confused juga kan. Dan apa boleh katakan dari segi driving experience memang okey lah. Dia tak ada masalah dekat sini. Even kalau kita tengok sekarang saya menggunakan standard comfort mode. Dan kalau kita nak pergi ke ni, kalau nak jimat lagi, kita boleh pergi kat Eco Pro lah. Nampak ni? Nampak berbeza tu. Dia lagi smooth dia lagi kalau tukar kepada Eco Pro. Macam kalau comfort ni dia kasar sikit. Kalau pergi kepada sport mode, lagi kasar. Kita tengok Kita pergi ke sport mode sekejap. Kita cuba tekan sikit. Okay, brake. Okay, kita ambil corner sikit. Corner tak ada masalah. Untuk kereta yang begini, bagi saya memang langsung tak ada masalah lah. Nampak? Even kalau kau rasa belakang dia jalan tak begitu rata, even suspension dia doing very very good job. Stop. Walaupun tadi speed lebih kurang dalam 80 ke 90, tidak terlalu laju sangat. Okey kita bercakap pada speed 150. Kau boleh dengar kesenyapan dia. Kau dengar? Adalah, kau akan dengar sedikit bunyi angin. Selebihnya bunyi tayar. So, kalau kau nak dengar dari segi kebisingan enjin dia, tak adalah. Memang tak ada. Even kau changing gear sekalipun, tak. That's why aku cakap tadi, daripada awal aku cakap tadi, kalau kau nak sebuah kereta performance, you go for the M lah. You go for the M. M3, M5. Oh, yang itu memang setan punya kereta lah. Yang itu dia mengawal kau, bukan kau mengawal dia. Itu yang kita takut. Sepantas-pantas kereta pun, kalau kita tak pandai mengawal, fail lah. No point ingat benda tu. Kita kena beli kereta yang kita boleh kawal dia. Eco Pro, cuba. Okay. Eco Pro dia delay sikit. Dia ada delay lebih kurang. Okay, aku cakap dengar 1, 2, 3. Nampak? Kau baru rasa dia punya tu. So dia ada delay almost 1 second. Nampak? Okay, kita tukar kepada comfort. Kita tengok dia ada delay ke tidak delay. 1, 2, 3. Okay, dia delay sikit. Sport mode, kita try sikit. Okay, semua ada delay. Tapi Sport lebih fast lah. Sport lebih fast berbanding daripada Eco. Of course lah, Eco kan, kau nak jimat minyak, takkan kau nak pergi macam setan juga. Nanti kau marah pula, kuat pula minyak aku makan. Tak lah. Okay. So kita keluar lah, kita buat sedikit kesimpulan antara 530i dengan 530e. Mana satukah yang patut dijadikan sebagai pilihan? Dan persoalan yang lagi penting, ada yang bertanya, mana satu yang saya patut pilih bang? Sama ada 530e ataupun 530i. Beza dia PHEV ataupun satu adalah non-PHEV lah.
Kalau bertanya pada aku, sebab harga pun berbeza, yang ini adalah lebih mahal sikit berbanding daripada model PHEV. Yang ini harga dia adalah RM371,000. Untuk model PHEV yang itu RM321,000. Beza RM50 yang kau boleh beli sebuah Peredua Myvi. Dan dia macam ni lah, dia kena berbalik pada kau. Mana satu yang kau pilih. Kalau kau seorang yang jenis travel dekat-dekat, sebab untuk model PHEV tu full charge dia boleh pergi 51 km kalau tak silap saya. Dan pada masa sama juga kau tak kisah ataupun kau tak skeptikal dengan model PHEV. Dan pada masa sama juga kau tak kisah sangat pasal kelajuan top speed sebagainya. Aku boleh suggestkan kau untuk ambil model 530e. Sebab yang itu kalau kau setakat pergi kerja, balik kerja, pergi sini, kejap-kejap keluar. Sebab boleh katakan 50 km terawal itu adalah free. Maksudnya adalah tanpa menggunakan sebarang petrol. Yang itu menggunakan bateri semata-mata. Tetapi kalau kau seorang yang nakkan kelajuan, pada masa sama juga kau tak kisah untuk membayar lebih. Untuk yang ini kau boleh pilih lah 530i. So that's why kat sini kau boleh differentiate mana satu yang kau patut pilih. Dan persoalan lebih penting jugalah, antara 5 series dengan Mercedes-Benz E-Class, mana satu juga kau akan pilih, kan? Dulu orang katakan E-Class ni kereta-kereta ayah-ayah, kereta-kereta uncle kan. Tetapi sekarang ni Mercedes dah lain, direction dia dah lain. Walaupun E-Class tu ada nampak kereta orang tua, tetapi antara design ataupun antara spek, kalau side by side, mana satu yang akan kau pilih? Mungkin boleh nyatakan dekat ruangan komen bawah lah. Okey, so abang rasa sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ni yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan loceng. InsyaAllah next time kita akan minta kereta lain juga daripada BMW. Anda minta, kita akan cuba tunaikan. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.